Assalamualaikum, selamat pagi. Bersama dengan saya lagi, Cikgu Syikin dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 5. Tema yang sama, tema kemasyarakatan, unit yang ketiga, masyarakat celik ilmu. Kemahiran hari ini ialah kemahiran tata bahasa. Standard kandungan 5.1, memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Standard pembelajaran 5.1.2, memahami dan menggunakan kata nama am, kata nama khas, kata ganti nama dan penjodoh bilangan mengikut konteks. Objektif pada hari ini, murid dapat memahami dan menggunakan penjodoh bilangan mengikut konteks. Kriteria kejayaan, murid dianggap berjaya sekiranya dapat menggunakan dua penjodoh bilangan mengikut konteks. Baiklah. Murid-murid boleh semak buku teks muka surat 18. Kemahiran hari ini ialah tata bahasa iaitu penjodoh bilangan. Tajuk isukan. Sebelum itu, apakah yang dimaksudkan dengan penjodoh bilangan? Penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bersama-sama dengan kata bilangan. Penjodoh bilangan digunakan untuk menentukan sesuatu bahan mengikut bentuk, rupa, saiz dan sebagainya. Penjodoh bilangan digunakan sebagai sesuatu kata atau nama yang menunjukkan jumlah atau bilangan. Kadang-kala kata bilangan disertai penjodoh bilangan seperti batang, buah, ekor, orang dan sebagainya. Baiklah, kita tengok dulu buku teks muka surat 18. Kemudian kita akan bincangkan apakah yang dikatakan dengan penjodoh bilangan. Okey. Sukan. Danish amat meminati sukan bola sepak. Namun, dia kurang berbakat. Pada suatu hari, SK Sri Damai membuat pemilihan pemain untuk permainan sukan. Danish bercadang untuk menyertai sesi pemilihan itu. Dia ke perpustakaan untuk melayari internet tentang sukan. Selain itu, dia juga meminta penerangan daripada guru tentang sukan. Afifi dan Tines membantu Danish. Okey, kalau kamu tahu sekarang ni memang famous dengan sukan, iaitu sukan menggunakan elektronik yang selalu kamu main PUBG atau kamu selalu gelar dia sebagai video game. Tambahan lagi sekarang ni tengah PKP, COVID-19, kamu tak boleh main bola sepak. Jadi antara salah satu cara untuk mengurangkan stres atau kurangkan tekanan ialah kamu bermain video game ataupun sukan. Baiklah, apa itu sukan? Sukan itu ialah sebenarnya sukan elektronik atau permainan video yang kamu selalu main menggunakan handset. Okey, apa pula itu penjodoh bilangan? Penjodoh bilangan ialah kata nama yang menjadi pasangan kepada kata bilangan. Contoh, kata pasukan dalam frasa dua pasukan murid ialah penjodoh bilangan. Ini ialah penjodoh bilangan bagimu. Okey, kita tengok pada buku teks yang pertama. Gambar yang pertama, kelompok penjodoh bilangan bagi kelompok. Okey, apa dia kelompok ni? Bagaimana penggunaannya? Ya, penggunaan untuk kelompok ialah untuk kumpulan manusia, haiwan dan benda. Contoh, manusia, burung, pulau, awan. Contoh, sekelompok manusia sedang berkumpul di tapak perhimpunan. Sekelompok burung sedang berterbangan di atas pokok. Contoh. Okey, ini contoh ayat untuk gambar tersebut. Dua kelompok murid sedang membuat perbincangan di perpustakaan mengenai sukan. Nampak ni, kelompok. Kamu nampak ada dua kumpulan kan? Dua kelompok kan? Itu kita panggil sekelompok. Seterusnya, bidang. Bidang digunakan untuk benda-benda yang terbentang luas. Contoh, tanah besar kan? Bukan je tanah yang kamu masuk dalam pasir, bukan. Tanah yang luas yang bentang macam padang, macam kebun. Kain, sawah, permaidani, layar,
kebun, tikar. Itu kita guna bidang. Contoh, sebidang tanah telah diusahakan untuk menanam pokok kelapa sawit. Sebidang sawah di kampung. Itu penggunaan bidang. Okey, contoh ayat kat sini. E-sukan merupakan bidang sukan secara elektronik yang digemari oleh golongan kanak-kanak dan remaja. Baiklah, penjodoh bilangan seterusnya ialah lembar. Lembar digunakan untuk benda-benda yang lurus dan panjang. Contoh, kertas, dawai, benang. Contoh ayat kat sini. Afifi menulis namanya di atas selembar kertas yang telah disediakan oleh penganjur. Okey, penjodoh bilangan seterusnya baris. Baris digunakan untuk kedudukan benda, manusia yang berbaris. Contoh orang, kedai, rumah, pokok, tulisan, ayat, meja, kerusi. Okey, sebaris kedai, sebaris rumah, sebaris pokok, 2 baris tulisan, 2 baris ayat. Itu penggunaan baris. Okey, contoh ayat di sini. Afifi duduk sebaris dengan rakannya dalam pertandingan e-sukan tersebut. Okey, kumpulan. Okey, kumpulan digunakan untuk kumpulan manusia atau binatang. Contoh pelajar, gajah, pemuda. Okey, sekumpulan pelajar sedang melayari internet. Sekumpulan gajah sedang makan di tepi sungai. Itu contoh kumpulan. Okey, ayat di sini. Afifi berjaya menyertai kumpulan peserta yang layak ke pusingan akhir. Okey, penjodoh bilangan terakhir. Pasukan. Pasukan digunakan untuk sekumpulan manusia yang berpakaian seragam. Contoh, tentera, pengakap. Semua pakaian sama kan? Okey, contoh ayat di sini. Pasukan Afifi berjaya memenangi pertandingan e-sukan tersebut. Baiklah, kamu dah faham kan apa yang dimaksudkan dengan penjodoh bilangan? Cikgu ulang balik. Penjodoh bilangan ialah kata nama yang menjadi pasangan kepada bilangan. Contoh macam buah. Sebuah rumah. Sebuah kereta. Itu adalah penjodoh bilangan. Baiklah, untuk latihan hari ini, cikgu nak kamu bina ayat berdasarkan penjodoh bilangan berikut. Ayat-ayat yang tadi cikgu beri, tapi cikgu tak nak kamu gunakan ayat cikgu. Cikgu nak cuba kamu buat gunakan ayat sendiri. Bolehkah murid-murid? Senang je. Okey, itu sahaja untuk tugasan hari ini. Kita jumpa lagi pada pembelajaran akan datang. Terima kasih.